أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memilih kita untuk sama-sama kita menyambung kembali majlis ilmu kita di sini untuk rakan-rakan semua. Insya-Allah diharapkan sekalian sahabat-sahabat sihat wal afiah semuanya insya-Allah. Jadi setelah lebih kurang 3 bulan 4 bulan kita cuti. 4 bulan. Kurang 4 bulan kita cuti. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk tidak melengahkan waktu, kita sambung bacaan kitab kita pada pagi ini. Kitab Penawar Bagi Hati sebagai pengisian rohani kita insya-Allah. Seperti mana yang kita sedia maklum, yang bahawasanya menuntut ilmu itu adalah merupakan satu kefarduan untuk semua muslimin muslimat, mukminin mukminat. Jadi ilmu ni untuk semua. Ilmu bukan untuk orang baik dah. Ilmu agama bukan untuk orang baik dah. Ilmu agama ni kewajiban, wajib belajar. Siapa pun. Jangan kita kata ilmu ni untuk orang baik, bukan. Ilmu ni untuk semua. Allah Taala sama macam semayang. Siapa pun kena semayang. Apa pun diri kita, kita kena semayang ke mana-mana pun. Taat kepada ibu bapa contoh. Siapa pun kita kena taat pada mak bapak. Sebab benda tu wajib. Baik, insya-Allah sambungan kita pada muka surat 21. Jadi pagi ni kita nak sembang-sembang, kita nak borak-borak pada fasal yang kedua, iaitu pada menyatakan telinga. Pagi ni kita nak sembang-sembang pasal telinga. Islam ni indah tak indahnya, sempurnanya semua perkara, daripada sebesar-besar sampailah sekecil-kecil perkara diambil berat, dibicarakan, dibincangkan di dalam agama kita. Itulah keindahan, kesempurnaan agama kita. Daripada sebesar-besar perkara sampailah sekecil-kecil perkara diambil berat dalam agama kita. Supaya apa tu? Supaya nak memastikan kita orang mukmin, kita orang Islam ni senantiasa duduk di dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu malu, tak perlu segan kita nak belajar. Sebenarnya kalau ada dalam hati kita perasaan malu, segan nak belajar tu sebenarnya daripada nafsu, daripada syaitan. Nafsu syaitan ni memang musuh dengan ilmu. Dia memang benci dengan ilmu. Kerana siapa-siapa orang yang duduk di dalam majlis ilmu pasti dia akan mendapat rahmat daripada Allah. Pasti akan dapat petunjuk. Pasti akan dapat hidayah.
Kerana dalam diri kita ni semua ada benda baik. Dalam diri kita, semua manusia, semua ada benda baik. Kadang-kadang kita nak buat baik tu, kita tak tahu mana nak mulakan. Tu saja. Semua orang, makna mustahil tak ada dalam diri seorang tu nak benda baik. Semua ada benda baik. Cuma jumpa jalan dengan tak jumpa jalan. Jadi Alhamdulillah kita dijemput oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Kenapa kita dipilih oleh Allah? Tak lain dan tak bukan kerana itulah nak menunjukkan kasih sayang Allah Ta'ala pada diri kita. Dalam ramai-ramai orang, dalam ramai-ramai manusia, kenapa kita Allah Ta'ala pilih letakkan di dalam majlis ilmu? Padahal boleh saja Allah Ta'ala nak pilih orang lain. Allah Ta'ala tak nak pilih kita pun boleh. Tapi kita dipilih oleh Allah. Kenapa? Kerana itulah nak menunjukkan kasih sayang Allah atas diri kita. Orang-orang yang dipilih oleh Allah duduk dalam majlis ilmu ni adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Itulah tanda Allah nak tolong dia. Itulah tanda Allah kasih sayang Allah. Itulah tanda Allah Ta'ala nak membimbing dia. Sebaliknya, kalau orang tu tidak dipilih oleh Allah mendengar ilmu, jauh daripada ilmu, ini suatu bala. Ini suatu bala. Na'udzubillah min zalik. Jadi Alhamdulillah, insya-Allah, katanya musannaf, kita mulakan insya-Allah selama 1 jam lebih kurang. Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia telinga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Jadi Allah yang menciptakan telinga kita. Lagi pula bukan sekadar telinga, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat pendengar. Kita ada telinga dan ada nikmat pendengar. Ada orang telinga aja ada, tapi nikmat pendengar tak ada. Jadi kita Alhamdulillah ada telinga, lepas tu ada sifat pendengar pula. Kenapa? Apa hikmah Allah Ta'ala jadikan telinga pada diri kita ni? Kerana beberapa faedah, yakni kerana beberapa kegunaan. Ada guna dia. Ada guna dia dalam agama. Yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Jadi dengan telinga ni ada kegunaan dunia, ada kegunaan akhirat. Jadi dengan telinga ni kita boleh mengambil manfaat dunia dan kita boleh mengambil manfaat akhirat. Maka setengah daripada segala faedah, ini faedah telinga yang bangsa dunia, di antara kegunaan telinga yang bangsa dunia itu bersedap-sedap, yakni berseronok dengan yang didengar. Orang suka dengar lagu lah, dengar bunyi burung lah, dengar bunyi macam-macam. Orang yang kaki apa tu, suka dengar suara burung ni. Dia sanggup beli burung puluh-puluh ribu nak dengar bunyi. Mana nak seronok dengar. Dengar macam-macam. Jadi boleh mengambil keseronokan dengan sesuatu yang dia dengar dan menyampaikan ia kepada, memfahamkan segala perkataan yang didengar. Itu faedah dunia. Bila orang kata, bila orang cakap, berkomunikasi dengan kita boleh faham asbabnya telinga tadi. Itu faedah dunia. Dan setengah daripada segala faedah yang bangsa akhirat. Makna bila sebut faedah yang bangsa akhirat, ini mendatangkan pahala. Mana? Mendengar ia seseorang, yakni dengan telinga dia tadi, akan Al-Quran. Dia dengar Quran. Dia tak baca pun, dia dengar. Dapat pahala. Dia dengar, dia buka radio, dia buka apa, dia dengar bacaan Quran. Dapat pahala dah. Itu faedah akhirat. Kalau sepanjang-panjang jalan, contoh, dia pergi musafir, daripada Seremban ke Johor Bahru ke, Seremban ke Melaka ke, dalam perjalanan tu dia buka alunan bacaan Al-Quran di dalam kenderaan. Sepanjang perjalanan itu dapat pahala mendengar. Sebab tu kalau boleh dengar benda yang baik-baik dalam kenderaan gitu. Andai katalah berlaku musibah, berlaku musibah, kemalangan contohnya, maknanya kita sedang beribadah pada waktu tu, iaitu ibadah mendengar Al-Quran. Daripada kita dengar lagu-lagu yang mendatangkan, menambahkan kecintaan kita terhadap dunia, baik kita dengar zikir ke, solawat ke. Tak apa, biasakan diri. Nanti lama-lama dia jadi seronok. Dia benda yang nama benda taat ni, yang nama benda baik ni memang mulanya tak seronok. Dia tak sama macam benda lara.
Benda lara, benda yang melekakan ni, sekali kita buat, pertama kali itu juga kita akan dapat rasa seronok ni. Tapi yang nama ibadah ni, hari ni kita buat, hari ni kita tak dapat seronok lagi. Hari ni kita menuntut ilmu, hari ni baru hadir dalam majlis ilmu, kita tak akan dapat seronok lagi hari tu. Itu ujian pula dalam nak melakukan ibadah. Tapi kalau kita bersabar, istiqamah, betulkan niat kita, belajar kerana Allah, belajar kerana wajib, insya-Allah lama kelamaan Allah Ta'ala akan memberi pertolongan, memberi bantuan. Allah Ta'ala akan memberikan rasa seronok dengan ibadah tu. Tapi makan masa lah. Makan masa. Bukan hari ni dapat sedap dia. Hari ni mengaji, hari ni dapat seronok. Hari ni solat, hari ni dapat seronok. Tak. Dia makan masa. Dia biasakan, ajar diri kita. Ajar diri kita. Dengar Al-Quran dalam kenderaan, dengar solawat, dengar lagu-lagu contohnya yang boleh mengingatkan kita kepada Allah, kepada ibadah. Itu. Jadi dapat pahala. Dan setengah daripadanya mendengar dan setengah daripada segala faedah yang bangsa akhirat itu mendengar ia akan Quran dan hadis Nabi SAW. Kita dengar orang baca hadis Nabi SAW, dapat pahala. Dan segala ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat ni masuklah ilmu dunia, ilmu kemahiran. Tu ilmu yang memberi manfaat, dapat pahala. Tapi kalau nak dinisbahkan dengan ilmu agama, lebih banyaklah pahala dia. Orang perempuan dia pergi mendengar ilmu masakan, ilmu jahitan, ilmu menjahit, ilmu pertukangan orang lelaki contohnya. Jadi bila dia mendengar ilmu yang memberi manfaat ni, dapat pahala. Lebih-lebih lagi ilmu akhirat. Dan kerana banyak ini segala faedah, dengan sebab pendengaran ni memberikan banyak faedah pada kita, sama ada faedah yang bangsa dunia ataupun akhirat, adalah pendengar itu ataupun sifat pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Kalau orang tanya di antara pendengar dengan pelihat mana afdal, mana yang lebih utama, pendengar dengan pelihat, maka jawabnya lebihlah pendengar. Apa alasan dia? Kerana kebanyakan faedah penglihatan itu adalah dibangsakan kepada dunia. Kebanyakan kebiasaan faedah yang bangsa pelihat ni bangsa dunia, dan kebanyakan faedah pendengaran itu bangsa akhirat. Dan kerana itu mendapat engkau akan orang yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Kita tengok orang buta dia boleh hafal Quran, kita yang celik tak hafal. Orang buta tu dia boleh hafal macam-macam, Masya Allah. Kita yang celik tak apa-apa, Fatihah pun bertukar. Muhammad Muhammad tak apa lah Muhammad. Saya pun tonggang terbalik Fatihah Muhammad. Orang yang buta tu, yang tak boleh melihat tu, Masya Allah, menghafal macam-macam ilmu. Itulah dalil yang menunjukkan pendengaran itu lebih afdal daripada penglihatan. Kerana faedah pendengar itu kebanyakannya bangsa akhirat. Faedah pendengaran itu bangsa akhirat. Faedah penglihatan itu kebanyakannya dibangsakan kepada dunia. Baik, kemudian adakah Allah Ta'ala menjadikan kita kepada kita sifat pendengar ataupun telinga yang bersifat dengan pendengar itu semata-mata nak memudahkan urusan kita? Tidak. Sebab apa? Kita wajiblah mensyukuri nikmat pendengar ni sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sebagai tanda kita berterima kasih. Bersyukur itulah tanda kita berterima kasih dengan Allah, dengan sebab nikmat yang diberi. Cuba kita bayangkan kalau sekarang ni Allah Ta'ala tarik nikmat pendengar kita, susah kita. Telinga kita tersumbat pun kita tak selesa lah. Apatah lagi tak boleh nak dengar. Kita dah biasa mendengar, tiba-tiba tersumbat telinga kita. Tak selesa hidup kita. Kita dah boleh melihat, tiba-tiba rabun pula tak nampak dah. Susah hidup kita.
Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala masih kekalkan lagi nikmat tu kepada diri kita. Maka dengan sebab itulah wajib kita bersyukur. Apa erti syukur? Adakah syukur ni dengan makna kita kata Alhamdulillah aku boleh dengar, Alhamdulillah aku boleh melihat? Itu baru memuji. Itu baru memuji Allah. Alhamdulillah boleh melihat hari ni, Alhamdulillah bangun tidur tadi boleh mendengar. Itu baru kita berterima kasih, makna dengan ucapan. Adapun hakikat syukur itu ialah mana? Syukur tu ialah menggunakan nikmat pendengar itu kepada perkara yang diredha oleh Allah Ta'ala. Itu namanya syukur. Kalau kita nyanyi syukur, nyanyi syukur ya Allah, belum pasti lagi bersyukur. Ni bersyukur ni mana menggunakan nikmat tu kepada perkara yang Allah suruh. Contoh telinga kita ni Allah suruh apa? Dengan ilmu manfaat, dengan nasihat, dengan ilmu, dengan Quran, dengan hadis. Ini menunjukkan seseorang itu bersyukur dengan nikmat pendengaran dia. Sebaliknya, kalau telinga kita ni yang boleh mendengar ni kita tadah dengar ataupun kita mendengar benda-benda haram, tu dipanggil kita tidak bersyukur. Contoh orang mengumpat, kita tadah telinga kita. Orang tengah ceritakan keaiban orang, kita tadah telinga kita. Orang mengadu domba, memperlaga-lagakan orang, kita tadah telinga. Lagu yang melekakan kita, yang menambahkan kita kepada kecintaan terhadap dunia. Itu namanya kita tidak bersyukur dengan nikmat pendengaran. Dalam erti kata lain, kita kufur nikmat. Kita kufur nikmat. Jadi kita usahalah, ajarlah diri kita tu. Usahalah, jangan putus asa. Harap dengan bantuan Allah, harap dengan pertolongan Allah. Biasakan telinga kita bila dengar umpatan-umpatan kita lari. Jangan duduk situ. Lari, jangan rapatkan kerusi. Biasa kita rapat kerusi, apa? Tak jelas lah tadi. Apa cerita macam best je hari ni cerita. Membawang ni. Jangan. Lari. Lari. Jangan duduk dengan kelompok ataupun dengan orang-orang yang mengumpat. Kita lari. Itu tanda kita tak suka. Itu tanda kita nak menjaga pendengaran kita daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu, memeliharanya, yakni menjaganya pendengaran tadi daripada mendengar yang dilarang. Mana contoh perkara yang dilarang dengar oleh Allah? Contohnya seperti mengumpat. Baik, apa tu mengumpat? Kita nak kena tahu juga mengumpat ni. Mengumpat tu apa? Ada apa hukum mengumpat ni? Wajib mengumpat ke? Sunat mengumpat ke? Haram mengumpat? Mengumpat tu, apa definisi mengumpat? Bawang. Okey, definisi membawang tu apa? Membawang tu apa? Bawang merah ke bawang putih ke? Bawang Holland ke bawang? Membawang ni ataupun mengumpat ni maknanya kita menceritakan keaiban, kekurangan, kemaksiatan, kedosaan orang lain kepada orang lain. Contoh, kita menceritakan kedosaan, kemaksiatan si A, kita ceritakan pada si B. Yang mana apabila si A tu, kalau dia dengar apa yang kita bawangkan, dia jadi benci, dia jadi tak suka, dia jadi sakit hati. Itu namanya mengumpat. Walaupun benda tu betul. Memang betul dia berjudi contohnya, walaupun betul dia minum arak contohnya, walaupun betul maknanya perkara yang kita ceritakan tu, aib tu memang betul, memang berlaku, memang terjadi. Tapi oleh kerana kita menceritakan keaiban tadi kepada seseorang yang tidak ada maslahah, yang tak ada apa tujuan, bahkan sekadar nak memaklumkan, sekadar nak mengaibkan, sekadar nak mewar-warkan dosa dia, itu namanya mengumpat yang hukumnya haram. Tapi ada mengumpat yang tidak haram.
Jadi nak mengumpat pun kena ada ilmu rupanya. Ingat semayang je nak kena ada ilmu, mengumpat pun nak kena ada ilmu juga. Supaya umpatan kita tu tidak termasuk dalam umpatan yang mendatangkan dosa. Mana contoh? Si suami, dia nak menceritakan keaiban isteri dia, kekurangan isteri dia, kelemahan isterinya, kedurhakaan isteri dia. Dia ceritakan contoh kepada Tok Qadi. Dia telefon Tok Qadi, halo Tok Qadi, saya ni sepolan-sepolan. Saya nak ceritakan isteri saya ni begini. Dia tak bagi nafkah pada saya, tak menjalankan tanggungjawab dia pada saya contoh. Ataupun dia ada keluar dengan laki-laki lain ke gini ke ikutlah. Makna kita menceritakan keaiban isteri kita tu, pada dasarnya tu dikira mengumpat. Memang betul isteri kita macam tu contoh. Na'udzubillah min zalik. Tapi kita menceritakan pada Tok Qadi. Apa tujuan? Supaya Tok Qadi tadi memberi nasihat kepada isteri kita contoh. Maka itu mengumpat yang tidak berdosa. Ataupun kita mengumpat isteri kita pada mak bapak dia, pak mentua kita lah. Kita kata abah-abah, contohnya mama-mama, kita kata ni anak mama ni, saya balik je dia ulur tapak kaki kat saya contoh. Saya tidur dia langkah-langkah kepada saya contoh. Maknanya abah tolonglah nasihatkan dia. Mamat, kau tahu ke Mamat? Kau kahwin so kau tahu Mamat. Memang mula-mula indah Mamat. Harumlah ini Mamat. Tunggu sebulan dua, nampak belang dia Mamat. Belang biru, belang hijau, belang kuning. Macam-macam belang ada. Tapi tak apalah, sabar. Itu sebenarnya perangai isteri kita tu sebenarnya mendatangkan pahala bagi diri kita. Jadi jangan, kita kena sabarlah, sabar mendidik, sabar menasihat. Ini cerita pasal mengumpat tadi. Mana boleh kita nak umpat isteri kita, tapi bukan dengan kawan-kawan. Bukan dengan kawan-kawan mengetih kita, mengopi kita. Kadang-kadang kita duduk kedai, kita lepak, kita cerita pasal isteri kita. Kau nak tahu tak, bini aku begini. Tak ada apa tujuan. Bahkan mendedahkan aib isteri kita, mendedahkan aib keluarga kita pada orang lain. Dalam Facebook lah, ceritakan aib. Kau nak tahu bini aku gini. Orang lain like pula dah. Ada tukang tokok tambah lagi. Ini mendedahkan aib, lagi tambah dosa. Jadi bila kita cerita pada mak bapak kita, dengan tujuan supaya mak bapak mertua kita menasihati isteri kita tu, itu hukumnya harus tidak berdosa. Mengumpat tu tapi tidak berdosa. Begitulah juga isteri contoh. Dia nak mengumpat suami dia. Suami dia tak bagi nafkah lama dah, duit belanja tak bagi dan sebagainya. Melakukan kezaliman atas diri dia, pada tubuh badan dia contoh. Dia tak boleh ceritakan dengan rakan-rakan pejabat dia. Sambil-sambil makan tengah hari, kau nak tahu tak, aku punya laki gini. Laki aku tu kaki perempuan, laki aku tu ada apa nama? Ada skandal, ada gini. Nak cerita dengan kawan pejabat dia. Haram hukumnya, walaupun benda tu betul. Baik, kita cerita pada kawan kita tu kenapa? Apa tujuan? Adakah kawan kita boleh menasihati suami kita? Andai kata kawan kita tu boleh menasihati suami kita, dan kita cerita pada diri tu dengan tujuan nak minta tolong dia nasihatkan suami kita, itu lain. Itu hukumnya harus. Tapi kalau semata-mata nak bawang je, nak menyedapkan aroma dia, nak menyedapkan hati seronok cerita, itu hukumnya dosa. Jadi di sini dalam Islam mengumpat boleh tak? Boleh jika kena pada tempat. Ataupun kita nak mengumpat seorang ni, ada orang ni dia bawa fahaman yang sesat contoh. Penceramah ni, ustaz ni dia bawa fahaman yang pelik daripada orang. Orang suruh bermazhab, dia kata tak payah bermazhab. Orang suruh belajar akidah, dia kata tak payah belajar akidah. Kita boleh umpat dia, kita jangan menuntut ilmu dengan sipolan bin sipolan. Apa tujuan? Adakah kita nak mengaibkan dia? Bukan. Tujuan kita nak menjaga masyarakat daripada terpesona, terpedaya dengan fahaman yang boleh merosakkan agama. Mengumpat tak? Ya. Berdosa tak? Tidak. Kerana ada muslihat dia. Bukan kita menceritakan tu kerana dengki ataupun nak mengaibkan dia. Bukan. Inilah perlu kita faham. Kadang-kadang bila ada berlaku benda macam tu, kita menganggap orang yang memberi laporan tu
Apa tujuan dia? Baik. Jadi kalau orang mengumpat, yang haram tadi jangan dengar. Oh, dia nak cerita pasal suami dia. Oh, minta maaf, minta maaf. Aku bukan boleh nasihat suami kau tu. Aku tak nak dengar. Aku pun tak nak dengar. Ni masalahnya bila dia cerita, kau nak tahu tak, suami aku, dia rapatkan kursi lagi. Dia tak apa-apa. Oh, ya ke? Wah, apa tu kan? Dia jumpa kawan yang lain pula. Kau nak tahu tak? Tengah hari tadi, si Polanah ni, dia cerita laki dia tu, kau nak tahu tak gini-gini. Kan kawan dia sebarkan lagi pula. Jadi berjangkit-jangkit dosa, jangan. Jangan buat macam tu. Ni kalau kita ada, patutnya kita nasihat, tak payahlah. Walaupun ada kekurangan pada suami awak, isteri awak, maknanya ceritalah pada orang yang sepatutnya. Bukan pada aku. Aku tak boleh tolong apa pun. Cerita pada orang yang sepatutnya supaya boleh ambil tindakan, nasihat ke, kaunseling ke dan sebagainya. Jadi ini secara tak langsung dah menjaga aib keluarga kita. Keluarga kita. Mana ada rumah tangga yang tak ada masalah ni? Rumah ada masalah lah. Orang gila je tak ada masalah ni. Semua ada masalah. Cuma cara mengatasi masalah tu. Baik. Jadi barang siapa yang menadah dengar umpatan, barang siapa yang menadah dengar umpatan-umpatan yang haram tadi, maka dia tidak bersyukur dengan nikmat pendengaran dan mengadu-ngadu. Orang panggil jadi batu api. Nak pelagakan orang. Dia nak pelagakan orang, kita tadah dengar cerita dia tu. Menambahkan lagi sakit hati, menjadikan hati kita penyakit, menimbulkan penyakit dalam hati kita. Jadi jangan dengar orang mengadu-ngadu. Maksud mengadu ni mempelaga-lagakan. Kalau kita menadah dengar orang yang mengadu-ngadu ni, makna kita tidak bersyukur dengan nikmat pendengaran. Dan segala perkataan yang tidak baik seperti bid'ah. Makna ilmu-ilmu yang sesat, lagi menyesatkan, haram kita tadah dengar. Di YouTube ke, di mana ke, orang tu bawa pahaman pelik, haram kita dengar. Makna kalau kita dengar ilmu yang menyeleweng, ilmu yang menyimpang, ilmu yang menyalahi akidah, ilmu yang menyalahi maknanya pegangan yang sebenar, maknanya kita tidak bersyukur dengan nikmat telinga. Sebab tu kita kena larang orang, jangan pergi majlis dia, buat pahaman dia salah. Jangan pergi, pahaman dia salah, pahaman dia menyesatkan, pahaman dia boleh merosakkan akidah. Tu. Dan berbantah-bantah. Kita nak pergi tadah dengar orang berdebat, berbantah-bantah, bergaduh, berkelahi. Dan seperti mendengar suara perempuan. Suara perempuan, aurat, kalau tak kena pada tempatnya, haram. Bayangkan tu, bacaan Quran tu pun ada banyak ulama khilaf. Ada mengatakan tak boleh orang perempuan ni duk masuk tilawah ni. Sebab suara dia tu fitnah. Diri dia tu sendiri dah fitnah dah, orang perempuan. Suara dia tarikkan lagu Bayati, dia tariknya lagu Jawabul Jawab. Kita dah khayal lain dah. Laki-laki jangan main-main. Fitnah ni apa? Makna benda yang boleh menimbulkan dosa. Bila kita dengar suara dia macam tu, makna pemikiran kita dah fikir benda lain dah. Dalam ni ada nafsu. Sahabat-sahabat, kita tak boleh nafikan dah. Siapa pun, laki perempuan ada dah. Benda tu memang normal lah. Memang ada dalam tiap diri kita, laki-laki atau perempuan dah memang ada. Sebab tu orang perempuan ni sebesar-besar fitnah di atas dunia. Sebab tu suara orang perempuan ni kalau tak betul, haram kita tak nak dengar. Sebab tu orang perempuan jangan nak gedik-gedik. Sungguh, ni kita cerita ilmu dah. Makna nak beramal tak beramal tu terpulang lah. Makna kita dah tahu hukum dia. Dengan pelanggan ke apa, makna berurusan secara yang disuruh oleh syarat. Bukan makna orang perempuan tak boleh kerja, boleh kerja. Ni sama habis. Orang ni kan bukan datang nak beli kereta pun, datang nak jawab salam. Sebab terpesona dengan suara tadi. Satu hari 3 kali dia datang, nak beli kereta tak? Suka dengar suara. Betul. Jangan. Orang perempuan boleh berurusan. Tapi syariat kena jaga. Islam bukan larang perempuan kerja lah. Tapi batasan tu kena jaga. Itu untuk akhirat kita.
Sebab tu kalau orang lelaki-lelaki, kalau nak ikut hukum, kalau orang lelaki datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum kat rumah kita, suami kita tak ada, orang perempuan nak jawab macam ni? Assalamualaikum, kawan suami kita datang. Ataupun kawan suami kita telefon, suami kita tak ada. Ataupun kita nak tolong jawab kan? Jangan cakap, Waalaikumsalam. Siapa tu? Dah huhu lah. Ada apa kartun kuning-kuning tu apa nama? Emoji apa? Emoji. Buat love lah, buat apa. Jangan, benda ni boleh menimbulkan fitnah. Benda ni boleh menimbulkan fitnah. Orang lelaki-lelaki, ni macam ada harapan ni. Nak seronok-seronok sembang-sembang ni. Nampak tak fitnah? Sini yang Islam larang. Bukan kolot dah. Nak jaga akhirat, nak jaga ibadah, nak jaga fitnah. Benda yang besar tu dimulai daripada kecil dulu. Yang perzinaan dan macam-macam tu mula daripada kecil dulu. Dia bukan tiba-tiba dah. Dari kecil dulu, sikit tambah. Daripada tak malu jadi daripada malu jadi tak malu dah. Daripada segan jadi tak segan dah. Tu mulalah dia akan rapat kepada perzinaan. Nauzubillah min zalik. Jadi kita kena nasihatkan isteri kita ataupun anak-anak perempuan kita. Sebab tu ada kata ulama, berwasap dalam media ni di antara laki-laki dan perempuan dikira hukumnya berkhalwat. Sama macam dia duduk berdua-duaan dengan laki-laki. Sebab tak tahu apa yang disembangkan, apa yang diceritakan. Jadi di situ boleh timbul fitnah. Kita tak tahu apa ni sembang. Dia cakap I love you ke, you love me ke, I suka you ke, you ni cantik, you ni lawa ke, benda. Dia puji bini kita tu. Itu semua fitnah. Sebab tu wajib suami mengingatkan. Sebab tu suami wajib kena ambil tahu dengan siapa awak kawan. Awak kawan dengan siapa? Ada urusan apa? Barang siapa suami yang tidak ada berasa cemburu dengan isterinya keluar daripada rumah, ataupun tak ada rasa cemburu isterinya berkawan dengan siapa, itulah tanda-tanda suami yang dayus. Na'udzubillah. Suami dayus ni tak cium bau syurga. Jangan kata nak masuk, cium pun tak dapat. Abang ni semua tak boleh. Ini tak boleh, itu tak boleh. Dia macam tu lah pula. Maknanya kalau suami tu jadi open, tak kisah you nak kawan dengan siapa, tak apa, tak kisah you nak keluar macam mana, tak kisah. Itulah tanda-tanda suami dayus. Bukan suami yang ambil berat ni, suami yang maknanya yang nak mengekang kita. Dah, itu hukum. Sebab dosa orang perempuan ni semuanya dipertanggungjawabkan atas suami nak kena jawab. Ada pun dosa suami, isteri tak tanggung. Isteri tak tanggung dosa suami dia. Suami dia minum arak ke, berzina ke, kaki perempuan ke, tak semayang ke benda, tu dosa suami. Tak berjangkit kepada isteri. Tapi dosa isteri, suami nak kena tanggung. Sebab tu kita kena ingat, awak kawan dengan siapa, awak WhatsApp dengan siapa tu. Kena ambil tahu hukum ni macam tu. Sebab kita nak menjaga fitnah. Jadi seolah-olah kalau kita suami biarkan isteri kita macam tu, kita seolah-olah kita seronok dia nak keluar dengan laki-laki mana pun boleh. Ibaratnya macam itulah. Sebab tu tadi ulama kata dia berwasap apa benda tu masuk hukum khalwat. Mana kalau nak berhubung atas benda apa? Atas urusan pekerjaan, direct to the point sudah. Jangan nak berbunga-bunga, bersastra-sastra. Sebab benda tu boleh fitnah. Suara orang perempuan jaga. Jangan gelak terbahak-bahak, mengilai-ngilai. Jangan terbahak-bahak ketawa. Orang perempuan tu kena jaga suara dia. Cakap kena jaga. Intonasi tu jangan manja-manja dengan orang lelaki-lelaki yang bukan suami kita. Direct to the point. Sebab tu dulu kita mula-mula waktu tak mengaji dulu, pernah lah kita bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terbantuk, terperanjat kita. Kita tanya kawan kita, ada rumah? Tak ada rumah. Ni dah kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Siap. Datang syaitan. Jadi orang perempuan nak jawab salam kena macam, tapi berniaga janganlah macam tu. Nanti kan lagi orang tak jadi beli kereta nanti kan. Assalamualaikum ni Mahfuz Auto ke? Waalaikumsalam. Ada apa? Jangan macam tu. Janganlah macam tu pula. Jangan gedik-gedik. Yang ketawa-ketawa. Jangan nak hantar emoji ngada-ngada. Bling-bling macam-macam. Itu semua boleh menarik fitnah. Kemudian katanya musannif lagi. Susah Ni yang dikatakan penjara mukmin. Semua ada sakatan. Nak ketawa ada sakatan, nak makan ada sakatan. Payahlah. Tapi payah kat sini sementara.
Sebab Allah Ta'ala nak perbebaskan kita sebebas-bebasnya nanti di dalam syurga sana. Sini memang semua kena tahan. Semua kena catu kat sini. Nak pakaian kena catuan, nak bercakap, pergaulan dan sebagainya. Semua. Dah memang tempat dia dah. Penjara bagi mukmin, syurga bagi orang kafir. Apa maksud syurga bagi orang kafir? Dunia ni makna di sisi orang kafir tak ada apa batas. Siapa dia nak buat, dia boleh buat. Tak ada nak makan apa, nak buat apa, tak ada batas. Tapi kita orang Islam, kita orang mukmin lain. Nak makan ada sempadan, nak bercakap ada sempadan, nak bergaul ada sempadan. Semua ada sempadan. Penjara, tapi tak nampak dia punya besi-besi, pintu-pintu tu tak nampak. Pintu-pintu penjara tu tak nampak. Maknanya kita dikawal oleh hukum hakam Allah di mana-mana. Apa juga keadaan, di mana sahaja, apa waktu, apa tempat, kita tetap tidak boleh lepas daripada penjara ni. Walaupun kita duduk di langit sekali pun. Kita orang kaya, kita buat rumah kat langit ke-7 contoh. Tak boleh kita nak buat seronok-seronok kat langit ke-7 tu. Tetap kita dikongkong oleh hukum Allah. Ataupun kita duduk buat rumah dalam laut. Contoh. Tetap kita dibatasi oleh hukum hakam Allah. Tak boleh lari. Sebut dalam kitab akidah sana, apa sahaja perbuatan, apa sahaja pekerjaan, di mana sahaja kita berada, kita tetap bersangkut paut dengan hukum hakam Allah. Tak boleh lari. Dah kena ikutlah. Kena redha lah. Dah kita hamba. Dah mengaku kita hamba. Kita mengaku kita dijadikan oleh Allah. Allah Tuhan kita. Allah yang menjadikan kita. Kita dijadikan. Kemudian dan seperti mendengar suara perempuan, jadi orang perempuan cover lah suara sikit. Cover suara sikit. Kalau nak berurusan pun bekerja, kerjalah. Berurusan lah secara makna secara baik. Makna yang boleh mengelakkan diri kita daripada mendatangkan fitnah kepada orang lain. Kemudian dan muda belia jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Sebab itulah kalau aman daripada fitnah tak ada masalah. Tapi golibnya nafsu kita ni tertarik dengan suara yang indah-indah, yang lemah lembut, yang gedik-gedik. Betul, kita orang lelaki. Makna kalau tak suka tu, pelik tu. Dia bukan normal lah tu. Kalau lelaki macam tu. Kalau dia normal, dia mesti suka. Muhammad? Kalau sangat-sangat Muhammad. Kalau lelaki kan? Mesti suka. Suka tak seorang perempuan manja-manja? Suka tak? Suka tu. Malu nak jawab. Lelaki, normal lah tu. Kalau tak suka tu pelik. Laki tak suka perempuan pelik tu. Penyakit tu. Pergi berubat dah cepat. Dia suka dengan laki pula dah lagi pelik tu. Laki suka perempuan dah memang normal lagi tu. Orang perempuan suka lelaki tak apalah. Dah memang normal dah macam tu. Tapi bukan makna suka tu dibenarkan. Kemudian mendengar perkakah permainan yang diharamkan seperti serunai. Alat tiupan lah serunai tu. Alat tiupan, alat-alat muzik jenis tiup-tiup tu. Haram dengar. Di atas kaul yang tertentu mengatakan haram dengar serunai itu. Dan gendang. Gendang pun ada gendang-gendang yang hukumnya haram dimainkan. Ada haram yang ada gendang yang diharuskan. Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu kerana perkataannya itu menyalahi ia akan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka lazimkan olehmu memelihara pendengar engkau daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia. Sebab apa? Kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa. Kita tak bercakap pun, kita dengar je benda tu. Dapat saham juga kita pun. Itu maksud bersekutu tu. Yang mengumpat kawan kita, kita tak ada dengar. Dapat dosa mengumpat kita sekarang. Berlatih. Cuba. InsyaAllah. Dia apa je ibadat ni kena latih, kena cuba. Tak boleh cuba lagi. Bukan hari ni belajar, hari ni terus jadi dah. Bukan macam tu. Mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu, dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu boleh mendatangkan was-was ke dalam hati. Jadi sebab itulah Islam suruh kita jaga pendengaran ni. Jangan dengar benda-benda haram, benda-benda kotor ni. Sebab apa? Dia boleh memberi kesan menghitamkan hati kita, mengeraskan hati, menimbulkan was-was. Jadi ragu-ragu dalam hati kita, ragu-ragu. Yang paling kita takut, ragu-ragu dengan agama sendiri. Betul ke Islam ni? Tu na'udzubillah.
Betul ke aku duduk dalam agama Islam ni? Betul ke? Kadang nampak macam agama lain lagi baik. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Tu dah hati tu. Was-was ni. Apa maksud was-was? Bisikan syaitan. Sebab tu Islam suruh jaga mata, jaga tangan, jaga kaki, jaga semua tu kerana segala maksiat yang zahir yang kita buat ni, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat kaki dan sebagainya, mengotorkan hati. Mengotorkan hati. Hati ni tempat isi benda baik sebenarnya, tapi bila dia kotor nanti dia jadi masalah. Bila dia dah kotor, nanti dia dah hitam, dia dah keras, lama-lama nanti kita akan benci dengan nasihat. Hati dah tu, dia tak suka dengan nasihat, dia jadi benci, dia jadi menyirap, dia jadi menyampah, meluap-luap, dia jadi macam tu. Na'udzubillah. Itu daripada dosa dah tu, sumbangan anggota zahir. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Jadi musannif, Tok Guru ni nak memberikan kita gambaran supaya kita mudah faham. Apa yang kita dengar ni samalah dengan apa yang kita makan. Macam mana apa yang kita makan samalah macam apa yang kita dengar. Pada pihak mana? Setengahnya, maknanya setengahnya apa yang kita makan atau yang kita dengar tu memberi manfaat. Kadang-kadang yang kita makan tu boleh memberi manfaat dan setengahnya boleh memberi mudarat. Kadang-kadang benda yang kita makan tu boleh mendatangkan mudarat. Samalah macam pendengaran. Kadang-kadang yang kita dengar tu boleh memberi manfaat pada diri kita. Kadang-kadang apa yang kita dengar tu boleh mendatangkan mudarat. Sebagai contoh, kita ada kenal seorang. Pada kita dia ni orang yang baik. Dia orang yang soleh. Tiba-tiba ada seorang kawan mengumpat pasal diri dia. Orang yang soleh tadi tu. Kau nak tahu tak, si Polan ni sebenarnya gini. Dah memberi kesan mudarat pada hati kita. Daripada kita hormat dia, dah jadi hilang sebab apa? Dengar umpatan tadi. Daripada kita menghormati jadi tak hormat sebab perkataan yang kita dengar tadi lah. Tu contoh. Makna benda yang kita dengar ni kadang-kadang boleh memudaratkan. Boleh memudaratkan diri kita, hati kita. Dan setengahnya memberi mudarat dan setengahnya penawar. Kadang-kadang apa yang kita makan tu penawar bagi diri kita, bagi penyakit kita. Dan setengahnya yang kita makan tu kadang-kadang boleh menjadi racun pada diri kita. Begitulah juga apa yang kita dengar. Kadang-kadang apa yang kita dengar ni boleh menjadi penawar hati kita. Daripada kita marah, contoh dengar nasihat-nasihat agama, jadi reda marah kita. Daripada hati kita keluh kesah bila dengar nasihat-nasihat agama, jadi tenang jiwa kita. Tu contoh faedah. Tu contoh hanya penawar. Dan kadang-kadang jadi racun. Bila dengar perkataan tu kita makin marah lagi, makin benci lagi, makin tu contoh racun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Bahkan apa yang kita dengar ni, yang masuk ke dalam hati ni, lebih kekal lama nak berbanding makanan yang masuk dalam perut kita. Kerana makanan itu hilang ia dari dalam perut besar dan dengan tidur dan umpamanya. Apa yang kita makan ni akan diproses dengan kita tidur, kita maknanya bersenaman ke, exercise ke. Apa yang kita makan ni lama-lama dia akan jadi hancur, jadi lumat. Dia akan keluar balik dah. Dia akan keluar jadi najis. Dia akan keluar daripada perut kita. Makna tak kekal lama pun dalam perut kita. Makanlah apa yang sedap-sedap pun, dia tak kekal dalam perut kita. Sehari dua habislah, keluarlah. Sila makan pagi, petang kan keluar dah. Dia tak duduk lama. Dan terkadang berkekalan ia di dalam perut beberapa hari. Kemudian makan, tak buang-buang air gitu. Tetapi kemudian hilang ia dengan makan pencair, iaitu julap. Makanan. Dengan makan julap, semua boleh bersih perut kita. Adapun perkataan, makna apa yang kita dengar, perkataan yang jatuh ke dalam hati, apa yang kita dengar ni akan masuk dalam hati. Maka terkadang berkekalan ia di dalam hati seumur hidup. Seumur hidup teringat lagi orang tu cakap atas diri kita. Walaupun dah berpuluh kali gaya dah, maaf zahir batin, kosong sebagainya, tapi teringat lagi apa dia cakap. Kadang-kadang bila kita ingatkan balik tu, boleh timbulkan balik kemarahan. Ni bahaya perkataan ni. Dia tak boleh hilang, telanlah julap pun.
Bukan makan julap boleh lupa dah. Dia takkan lupa apa yang orang cakap tu. Simpan, kadang dia jadi dendam. Tu. Padahal dah maafkan dah. Mulut dah kata, apalah aku maafkan dah. Tapi bila setan duk datang ingatkan, kadang dia jadi dendam balik. Dia menimbulkan dendam balik dalam hati. Jadi sakit hati balik. Tu bahayanya perkataan ni. Racun dia lebih dahsyat lagi. Ingat lagi. Dia kata aku, kita dah terlantar dah atas katil ni. Tapi teringat lagi apa yang dia cakap. Dia datang pula ziarah. Kita sakit-sakit dia datang ziarah. Orang yang duk kata aku itu. Teringat Maka jika ia perkataan yang jahat, makna kalau perkataan jahat yang masuk dalam hati kita tadi, maka sentiasa ia memfitnahkan dan mendatangkan was-was, bahkan terkadang menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Ingat balik jadi dendam dah, jadi dengki dah. Bila dah dengki kan macam-macam lah kita buat. Sihir dia ke, na'udzubillah min zalik. Tu semua tak puas hati tu. Nampak? Aku ingat dulu. Dia pernah buat macam ni. Dia pernah kata dengan aku, kau siap kau. Jaga tu. Tu benda-benda bahaya. Dia akan boleh mengundang benda bahaya. Melibatkan pembunuhan dan sebagainya. Sihir dan sebagainya. Memfitnah. Sebab daripada tu lah. Memfitnahkan dan mendatangkan was-was, bahkan terkadang menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal. Dia tak kata bersungguh-sungguh orang yang baik. Hendaklah bersungguh-sungguh wahai orang yang berakal, wahai orang yang cerdik. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh, hendaklah kita bersungguh-sungguh pada memelihara, yakni menjaga pendengar, menjaga pendengaran kita, menjaga telinga kita. Dan bersungguh-sungguh menjaga segala anggotanya sebelum ditanya daripada anggota pada hari kiamat. Kita semua beriman dengan hari kiamat, kan? Kita yakin, kita percaya adanya hari kiamat. Apakah pengisian hari kiamat? Apakah yang akan berlaku pada hari kiamat? Di antara perkara yang akan terjadi, yang pasti berlaku dan terjadi pada hari kiamat ialah segala anggota kita akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya. Mata kita akan ditanya, telinga kita akan ditanya, tangan kita, semua akan ditanya. Seperti mana firman Allah Ta'ala, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahawasanya pendengar dan penglihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat besok. Sebab tu katanya musannif tadi, orang yang berakal, makna fikir-fikirlah, bersungguh-sungguhlah jaga pendengaran. Kalau dulu pantang orang mengumpat, kita dah dengar, lepas daripada ni cuba elakkan dia. Ataupun kalau kawan-kawan kita nak menceritakan tentang aib seseorang, kita kata tak apalah, tak payah ceritalah. Benda ni kalau kita pakat-pakat ingat, pakat-pakat usaha, insya-Allah. Habis dah lah. Habis dah sampai stesen dah. Sedang molek sampai stesen situ. Wallahu a'lam kata di situ. Pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Insya-Allah lah. Nanti kita sambung lagi. Ini sedang molek berhenti stesen dah ni. Tanda situlah, insya-Allah minggu hadapan kalau tak ada apa-apa kita sambung lagi dah. Jadi terima kasihlah saya ucapkan pada Cik Mahfuz kita, punya syarikat, apa nama ni kedai? Maf Auto. Maf Auto di Seremban ni, Bandar Seremban. Jadi alhamdulillah, beliau sebagai majikan, alhamdulillah satu pendekatan yang sangat baik, mengambil satu waktu untuk majlis ilmu untuk dirinya dan pekerja-pekerjanya di sini. Alhamdulillah, kita harapkan lebih ramai lagi majikan-majikan yang merasakan memberikan ilmu agama pada maknanya orang-orang yang di bawah tu satu tanggungjawab. Mudah-mudahan makin banyak lagi orang-orang yang majikan-majikan yang mengambil sikap yang macam ni, makna persiapkan. Sebab kita nak orang yang bekerja di bawah kita tu, mana orang yang mengingati agama, orang yang menjaga agama. Insya-Allah makin bertambah keberkatan. Tak perlu malu, tak perlu segan kita belajar
Yang belajar ni kerana Allah, bukan kerana kita orang baik dah. Itu tanggungjawab kita dengan Allah. Jadi jangan pandang orang pada zahir. InsyaAllah dengan niat kita yang baik kita belajar, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita manfaat dunia dan akhirat. Jadi insyaAllah sekian sajalah sembang-sembang kita hari ini. Tanda jadi kita punya kelas, insyaAllah tanda jadi hari ini. InsyaAllah akan bermula seperti biasa tiap-tiap minggu, insyaAllah setiap hari Selasa lebih kurang dalam pukul 11 hingga 12 lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una rabbana faqih ahlan wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutub wa dzakar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Innahu